Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai impak-impak pandemik COVID-19 terhadap negara. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita kini dilanda oleh pandemik COVID-19. Bukan negara Malaysia sahaja, malahan seluruh dunia kini dilanda virus ini. Oleh yang demikian, kerajaan telah mengambil langkah pencegahan dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan untuk membendung dan memutuskan rangkaian pandemik COVID-19 ini. Justeru itu, banyak aktiviti telah terbatas dan ekonomi negara juga semakin merundum. Natijahnya, pandemik ini telah memberi banyak impak besar terhadap negara. Antaranya ialah negara kita mengalami krisis kewangan dan ekonomi. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, indeks pelopor merosot lebih jauh kepada negatif 5.5%. Gangguan berpanjangan dalam ekonomi terus menjejaskan prestasi indeks pelopor. Berasaskan tahun ke tahun, indeks pelopor merosot lebih jauh kepada negatif 5.5% pada April 2020 daripada negatif 3.6% pada Mac 2020. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka meningkat secara beransur-ansur selepas Jun 2020 dan mencatat pemulihan positif pada tahun 2021 disokong oleh langkah fiskal, monetary dan kewangan yang cukup besar dan kemajuan dalam projek infrastruktur awam yang berkaitan dengan pengangkutan. Menurut Oxford Economics, kerugian ekonomi akibat pandemik COVID-19 dijangka jauh mengatasi kerugian yang dicetuskan oleh krisis kewangan global 2009. Memandangkan ekonomi global kini dalam perintah berkurang susulan wabak itu, keluaran dalam negara kasar KDNK global dijangka menguncup kepada kira-kira 7%. Angka ini adalah kira-kira sekali ganda daripada saiz penguncupan output global yang berlaku sewaktu bermulanya krisis kewangan global pada 2009. Walaupun aktiviti di China meningkat pada akhir suku pertama selepas sekatan perintah berkurang di negara itu telah ditarik, ia menjangkakan KDNK suku pertama China jatuh 12% bagi suku ke suku sebelum melonjak kembali dengan ketara pada suku kedua. Namun, rangsangan suku kedua di China akan dihadkan dengan kejatuhan dalam aktiviti disebabkan seluruh dunia masih lagi dalam perintah berkurung. Walaupun sekatan penutupan di tempat lain adalah kurang teruk daripada di negara China, tinjauan perniagaan dan data pasaran buruh telah menunjukkan penurunan ketara dalam aktiviti di kebanyakan negara pada suku kedua. Akibatnya, pertumbuhan hanya akan bersambung semula pada suku ketiga memandangkan sektor-sektor yang terpaksa ditutup kembali meningkat. Namun, di sebalik pemulihan ini, kami melihat KDNK dunia menguncup sebanyak 2.8% pada 2020 secara keseluruhan. Sebagai perbandingan pada 2009 sewaktu krisis kewangan global, penguncupan KDNK global adalah 1.1%. Angka ini adalah kira-kira sekali ganda daripada saiz penguncupan output global yang berlaku sewaktu bermulanya krisis kewangan global pada 2009. Walaupun aktiviti di China meningkat pada akhir suku pertama selepas sekatan perintah berkurang di negara itu telah ditarik, ia menjangkakan KDNK suku pertama China jatuh 12% bagi suku ke suku sebelum melonjak kembali dengan ketara pada suku kedua. Namun, rangsangan suku kedua di China akan dihadkan dengan kejatuhan dalam aktiviti disebabkan seluruh dunia masih lagi dalam perintah berkurung. Walaupun sekatan penutupan di tempat lain adalah kurang teruk daripada di negara China, tinjauan perniagaan dan data pasaran buruh telah menunjukkan penurunan ketara dalam aktiviti di kebanyakan negara pada suku kedua. Akibatnya, pertumbuhan hanya akan bersambung semula pada suku ketiga memandangkan sektor-sektor yang terpaksa ditutup kembali meningkat. Namun, di sebalik pemulihan ini, kami melihat KDNK dunia menguncup sebanyak 2.8% pada 2020 secara keseluruhan. Sebagai perbandingan pada 2009 sewaktu krisis kewangan global, penguncupan KDNK global adalah 1.1%. Oxford Economics menjelaskan, ekonomi akan kembali bangkit pada separuh kedua tahun ini diikuti kembali kepada keadaan normal pada tahun depan, yang akan menyaksikan pertumbuhan KDNK dunia meningkat hampir kepada 6% pada 2021. Menurut Oxford Economics,
Kerugian ekonomi akibat pandemik COVID-19 dijangka jauh mengatasi kerugian yang dicetuskan oleh krisis kewangan global 2009. Seterusnya, impak yang kedua ialah pengangguran. Pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia termasuklah Malaysia yang merupakan krisis kesihatan yang telah mengancam kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat negara kita. Negara kita kini berada di dalam fasa pemulihan krisis COVID-19. DPIM iaitu Dewan Pemuda Ikatan Malaysia telah menyokong tindakan kerajaan yang telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan iaitu PKPP yang telah berkuat kuasa sehingga 31 Ogos 2020 demi memulihkan ekonomi negara. Hakikatnya, serangan wabak COVID-19 telah menyebabkan perkembangan ekonomi negara kita terjejas, teruk dan telah mengakibatkan ramai rakyat kita yang telah kehilangan kerja dan juga yang telah diberhentikan kerja dan sekarang sedang menganggur. Terdapat kesan negatif dan positif ekonomi dari pandemik COVID-19 yang negara telah hadapi. Kadar pengangguran telah terus meningkat setiap hari dan ini akan mengakibatkan kejatuhan ekonomi, merincakkan perkembangan sektor dan industri utama, terutama sektor pelancongan, perkilangan serta pertanian sekaligus melemahkan lagi pertumbuhan dalam permintaan domestik ekonomi negara. Kadar pengangguran di negara ini telah dianjurkan dalam lingkungan 3.5% hingga 5.5% tahun ini berikutan impak penularan COVID-19. Penutupan operasi bagi sebahagian besar perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dilanjutkan hingga April 2020 telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pekerja merasakan sukar untuk mendapat pekerjaan di luar sana. Seterusnya, kelembapan ekonomi juga adalah impak COVID-19 iaitu pengangguran. Ekonomi negara bernasib baik kerana perbelanjaan penggunaan isi rumah masih meningkat iaitu sebanyak 6.7%. Perbelanjaan utama yang dilakukan oleh isi rumah pada kali ini adalah terhadap penggunaan bahan asas seperti makanan, minuman, telekomunikasi dan perumahan seperti air dan elektrik. Manakala berlaku penurunan dalam perbelanjaan penggunaan petrol, perjalanan, rekreasi dan makanan di luar rumah. Pengurangan belanjaan oleh isi rumah tersebut secara langsung memberi kesan kepada industri yang berkaitan seperti industri makanan, minuman, perhotelan, pengangkutan, sukan dan rekreasi. Kesan pengangguran ini jika tidak diatasi akan menimbulkan lebih banyak masalah bukan sahaja dari aspek ekonomi tapi juga sosial. Dijangkakan lebih ramai golongan B40 akan terkesan jika perkara ini tidak diberi perhatian serius. Di dalam konteks ini, perhatian dan tindakan dari kerajaan amat penting bagi menukar masalah ini kepada peluang bagi mereka yang terkesan. Kesimpulan dari ini, peningkatan jumlah pengangguran bukan sahaja menjejaskan pertumbuhan ekonomi, ia turut berkait rapat dengan kebajikan rakyat dan pembangunan masyarakat. Semakin ramai orang menganggur, semakin kurang daya beli pengguna dalam pasaran. Oleh itu, kerajaan perlu berusaha membantu rakyat menghadapi situasi yang mencabar lagi. Penuh getir ini, masalah pengangguran bukan sahaja menghimpit Malaysia tetapi juga terhadap negara-negara lain di seluruh dunia. Pelancongan merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan sosial yang menjadi pelonjak utama terhadap pembangunan ekonomi sesebuah negara. Malaysia juga telah berjaya memajukan sektor pelancongan sehingga mampu menjana ekonomi negara dengan mempromosikan produk-produk pelancongan dari segi kebudayaan, infrastruktur dan pembangunan serta khasanah alam yang berjaya dipelihara bagi menarik minat pelancong luar untuk melancong ke negara ini. Sektor pelancongan di negara ini berkembang pesat, terutama sekali pendapatan ekonomi negara dalam sektor ini pada tahun 2020 dijangka melonjak. Akan tetapi, suatu fenomena penyakit berjangkit yang tidak dijangka telah berlaku di seluruh dunia termasuk negara Malaysia iaitu penularan pandemik coronavirus 19 COVID-19. Hal ini telah banyak memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam sektor pelancongan. Antara kesan negatif pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan dalam ekonomi negara ialah pihak kerajaan tidak dapat untuk memungut cukai pelancongan.
Hal ini kerana pihak kerajaan telah mengarahkan untuk menutup pintu sempadan negara supaya kemasukan warga asing ke dalam negara dapat disekat. Bukan itu sahaja, warga negara atau penduduk tempatan juga tidak dibenarkan untuk mengadakan aktiviti lawatan atau pelancongan di dalam negara sendiri. Jumlah para pelancong juga akan semakin berkurang hari demi hari akibat semua masyarakat diarahkan untuk kekal duduk di rumah. Oleh itu, aktiviti pelancongan tidak dapat dijalankan seperti biasa sehingga menjatuhkan pendapatan ekonomi dalam aktiviti pelancongan di negara ini. Selain itu, kerugian besar terhadap syarikat agensi pelancongan juga merupakan salah satu kesan ketika pandemik COVID-19 di negara ini. Hal ini kerana pakej pelancongan yang terpaksa dibatalkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara seterusnya menyebabkan kerugian besar kepada pemilik-pemilik agensi pelancongan. Tempat-tempat pelancongan, perhotelan dan pengangkutan juga tidak dapat dipromosikan lagi kerana pematuhan PKP. Hal ini juga bertujuan untuk mengelakkan berlakunya penularan penyakit COVID-19 secara meluas sehingga mewujudkan kluster pesakit COVID-19 yang baharu. Apabila pemilik agensi tidak dapat menjana pendapatan, maka kos perbelanjaan untuk membangunkan perniagaan juga terbantut. Akhir sekali, kesan ekonomi dalam sektor pelancongan ketika pandemik COVID-19 ialah sektor perkhidmatan seperti pemandu pelancong juga terjejas. Hal ini kerana pemandu pelancong tidak lagi mendapat permintaan untuk membawa pelancong melawat ke tempat-tempat pelancongan. Para pemandu pelancong akan kehilangan pekerjaan, seterusnya sudah tentu akan kehilangan punca pendapatan. Apabila individu kehilangan punca pendapatan, maka pihak kerajaan tidak lagi boleh memungut cukai pendapatan. Justru itu, pendapatan negara juga akan terencat sehingga menjatuhkan ekonomi negara. Jelaslah bahawa sektor pelancongan merupakan sumber pendapatan utama negara Malaysia. Apabila aktiviti pelancongan negara terbantut, maka pendapatan negara juga akan negatif. Permintaan dan penawaran dalam aktiviti pelancongan sangatlah menjadi keutamaan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara yang maju dapat membantu rakyat untuk meneruskan kehidupan. Jadi, semua pihak mestilah bijak mengatur strategi daripada awal penyakit ini mula menular supaya penularan penyakit ini dapat dikawal dan dicegah terutama di dalam negara. Hal ini sekurang-kurangnya aktiviti ekonomi terutama pelancongan dalam negara tetap dapat dijalankan oleh rakyat sendiri. Seterusnya ialah kemerosotan sektor pengangkutan awam. Semenjak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, MRT, LRT dan KTM komuter terpaksa mengurangkan perkhidmatan perjalanan. Manakala sektor penerbangan, kemudahan bas awam dan ERL terpaksa dihentikan sementara. Ketika memikirkan fasa seterusnya, pengangkutan awam melalui cabaran yang lebih getir. Tetapi jika menyesuaikan diri dengan cepat, sudah pasti terdapat peluang untuk mengubah sistem pengangkutan untuk selama-lamanya. Saat memikirkan bagaimana membuka semula kegiatan ekonomi dengan selamat, pengangkutan awam bertempur dengan 3 cabaran utama, iaitu ketidakpercayaan yang meluas, risiko keruntuhan keuangan dan masalah kapasiti ketika waktu puncak kerana penumpang terpaksa menjarakkan sosial. Permintaan akan menurun untuk jangka masa yang agak lama walaupun PKP telah pun dilonggarkan. Kebanyakan pekerja digalakkan untuk bekerja dari rumah dan kebanyakan mereka masih berasa gemetar menggunakan pengangkutan awam. Pengangkutan awam merupakan perniagaan bermargin rendah dan sering bergantung kepada subsidi.
Penurunan terhadap permintaannya yang berpanjangan mengakibatkan banyak laluan tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan jarak sosial juga mengakibatkan persekitaran bertambah tidak selesa. Walaupun dengan permintaan berkurang, laluan utama masih menghadapi masalah kapasiti pada waktu puncak. Sekiranya jarak sosial dilakukan, kapasiti penggunaannya akan menurun di antara 15 hingga 30% dari tahap pra-COVID. Memburukkan lagi keadaan apabila berlaku peralihan pengangkutan awam kepada pengangkutan persendirian. Penggunaan kenderaan persendirian melonjak kepada 66% berbanding 34% ketika pra-COVID yang menyaksikan penurunan penggunaan pengangkutan awam yang hampir sama. Mengadaptasi pengangkutan awam hidup dengan COVID-19 memastikan keadaan baru yang lebih selamat dan berterusan. Hakikatnya, penggunaan awam merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Pengangkutan awam yang maju dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Selain itu, perkhidmatan pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesatan lalu lintas, memendekkan masa perjalanan, menjimatkan kos perbelanjaan harian, mengurangkan pencemaran dan kemalangan. Kita sedang berhadapan dengan kemelut yang tidak pernah berlaku selama ini, namun pengangkutan awam masih mempunyai peluang melalui perubahan yang lebih positif berbandingnya sebelum ini. Malaysia tidak terkecuali daripada berdepan kesukaran malas hingga kini beberapa sektor telah terkesan. Sektor yang terjejas akibat pelaksanaan kawalan pergerakan PKPP ialah sektor perniagaan, sektor pertanian, pengangkutan dan pelancongan. Dalam sektor perniagaan, beberapa peniaga berdepan kesukaran untuk memasarkan hasil perniagaan akibat pelaksanaan PKPP. Peniaga-peniaga yang terjejas membuat keputusan beralih kepada medium jualan atas talian, iaitu online seperti Facebook dan WhatsApp, untuk memasarkan hasil niaga dan mengambil langkah untuk membuat penghantaran persendirian. Tujuannya adalah untuk penjimatan kos operasi melalui pengecilan skala perniagaan. Kekangan masa dan wang menyebabkan sebahagian besar usahawan terpaksa menjimatkan kos dan tidak mengupah pekerja. Aktiviti perniagaan yang turut terjejas, peniaga tidak dapat beroperasi seperti sedia kala kerana waktu operasi yang terhad semasa PKP. Kesan yang sangat jelas ketara kepada peniaga ialah perubahan tingkat pendapatan isi rumah. Banyak syarikat yang tidak mampu beroperasi seperti sedia kala, bahkan ada yang gulung tikar sebaik saja PKP tamat, lantaran tidak mampu untuk menampung kos perniagaan yang kian meningkat secara jelas. Golongan yang berdepan ujian getih kerana menanggung hutang sehingga sukar meneruskan kehidupan hariannya.